Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'd. Sambungnya kita dalam pelajaran Tafsirul Quran, juzuk yang ke-28, surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60 ataupun surah yang ketiga dalam juzuk ini. Nama dia Al-Mumtahanah, yakni perempuan yang diuji iman dia. Sebab dalam ayat yang 10 nanti kita jumpa dengan seorang muslimah yang berhijrah ke Madinah, maka mereka diuji dulu. Nak tengok sebab-sebab penghijrahan itu. Kita mula dengan ayat 4. Semua buka Quran, buka mushaf, ayat 4. Kemudian kita pergi kepada terjemahan pimpinan Ar-Rahman dan juga huraian. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Balik semula kepada ayat 4. Ayat ini kesinambungan daripada kisah Hatib bin Abi Balta'ah yang cuba nak mencari kedudukan di sisi Quraisy kerana sebab-sebab yang telah dia nyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita cerita dalam siri yang lepas. Ingat baliklah cerita tu. Sebab-sebab kenapa dia hantar surat rahsia itu kepada Quraisy menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pergi ke Mekah untuk mengambil balik bumi Mekah daripada pemerintah syirik Quraisy untuk ditadbirkan secara Islam. Ayat yang keempat, Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya Allah adalah bagi kamu pada bawaan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikut-pengikutnya adalah merupakan contoh ikutan yang baik. Dia panggil uswatun hasanah. Apa dia ni?
al-uswah dengan makna al-qudwah, ikutan, contoh yang baik. Ayat ini menjadi dars, pengajaran yang besar bagi orang mukminin. Allah kata, contoh kamu kena ikut fi Ibrahim wallazina ma'ah. Mu ikut cara Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Nabi Ibrahim ini dikenal dengan nama Abul Anbiya. Tulis gelaran dia Abul Anbiya, bapa kepada nabi-nabi. Kenapa? Sebab ramai di kalangan anak dia, cucu dia, cicit dia jadi nabi. Maka dikenali dengan nama Abul Anbiya wa Abul Hunafa, dan bapa yang suci murni tauhid dia kepada Allah Azza wa Jalla, sebab dia lahir dalam keluarga syirik. Abu, ayah dia tu Azar, salah seorang daripada pembuat berhala. Ayah dia pembuat berhala, anak dia Nabi Rasul Rabbil Alamin. Masya Allah. Maka Nabi Ibrahim ini dikenali dengan nama Qawiyan fil haqq, seorang yang tegas di dalam pendiriannya, yang kuat berlawan dengan kaum dia daripada budak lagi. Ya, dia pergi pecah berhala lah, macam-macam dia punya keren lah. Siapa orang kapur dia nyalakan api nak bakar dia. Kata di ahli sejarah, tanda dia, Ibrahim ni kehebatan dia dikenali oleh orang Arab, oleh orang bukan Arab, oleh orang Rum, oleh orang India, Hindi dan lain-lain. Hatta inal hunud, orang India ni, orang India apa ni, puak-puak Hindi ni, dia punya satu kumpulan nama dia Al-Barahimah. Puak Barahimah ni, dia kata asluha min ismi Ibrahim. Asal ambil daripada Brahmi, ni ambil daripada Ibrahim. Kemudian dia tukar-tukar jadi akidah sesat puak dia. Ini kata dia ahli sejarah. Tengok dalam kitab Tahrir wa Tanwir menyebut demikian. Maka Ibrahim ini menjadi contoh kekuatan, kesabaran dan berani berdepan dengan kaum dia, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam kisah dalam surah Hud, Ibrahim, suratul Anbiya, surah As-Saffat. Dia telah pecah berhala waktu dia masih muda. Dia berlawan dengan keluarga dia sendiri. Allah sebut di sini wallazina ma'ah, dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Ibrahim. Dalam ayat ni kata fa'amana lahu Lut. Dia ikut dianya Lut, anak saudara dia. Wa zaujatuhu Sarah, isteri dia Sarah. Mereka ini 3 orang. Allah kata kana Ibrahim ummatan. Ibrahim ini satu ummah. Kadang-kadang ummah ni bukan perlu ramai, tidak 2-3 orang, tapi kekuatan jiwa yang kuat, kemantapan akidah yang begitu hebat, sehingga mereka ditabarkan ummah uswatun, menjadi contoh yang kita kena ikut. Apa contoh dia? Tengok contoh. إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Ini dipanggil maudhi'ul qudwah, tempat yang kita kena contoh di sini. Semasa mereka berkata kepada kaumnya yang kufur ingkar, dia kata apa? Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Oh, tegas. Kaum, kami berlepas diri daripada apa yang kamu buat. Kafarna bikum, dan dengan ini dan kami kufur, engkarkan segala penyembahan kamu. 2, berlepas diri. Istihar, pengingkaran, bantahan. Yang ketiga,
Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada. Dengan ini nyatalah perasaan permusuhan dan kebencian di antara kami dengan kamu selama-lamanya dalam isu akidah. Dalam isu tauhid, anak beranak lah. Boleh pergi makan sekali, boleh pergi ziarah, tapi dalam bab akidah lah. Sampai bila? Ibrahim kata abadan, selama-lama kecuali. Tempoh kebetulan kita PKP ni lah. Tempoh PKP ni kalau nak gunalah. Tempoh permusuhan ini hatta tu'minu billahi wahdah, sehingga kamu menyembah Allah sahaja semata-mata. Kita akan balah, kita akan bermusuhan sehingga kamu balik sembah Allah, kita akan bersatu. Illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak. Kita akan ikut Ibrahim semuanya dalam ketegasan akidah, tetapi janganlah dicontohi perkataan Nabi Ibrahim kepada bapa dia, aku akan memohon kepada Tuhanku mengampunkan dosamu. Hak ni tak boleh. Sebab apa tak boleh? Kenapa? Sebab kita tak boleh, Allah Ta'ala larang daripada kita istighfar kepada orang kafir. Dalam surah At-Taubah, Allah kata, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu. Ibrahim minta ampun untuk ayah dia. Minta ampun sebab dia janji nak minta ampun. Bila dia minta ampun, Allah Ta'ala sebut bahawa ayahmu ni lawan Allah kafir, maka Ibrahim pun berhenti. Mana ada tempoh. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala minta kita ikut Ibrahim, illa, kecuali dalam ayat dia nak minta ampun pada ayah dia, maka kita tak boleh minta ampun pada orang kafir walaupun keluarga kita yang terdekat. Wa ma amliku laka minallahi min syai', dan aku tidak berkuasa menahan seksa dari Allah sikit pun daripada penimpamu. Yang ni kalau kamu larang, kamu buat benda ni, aku tak ada kuasa aku nak menyelamatkan kamu. Tengok nota di bawah 44. Dalam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di antara orang-orang Islam yang berdoa semoga Allah mengampunkan ibu bapa dan kaum kerabat mereka yang telah mati dalam keadaan kafir. Ada juga sayang ayah dia, dia doa dengan alasan bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam pernah memohon ampun bagi bapaknya. Lalu turun firman Allah Ta'ala seperti yang disebut dalam ayat 113 dan 114 dari surah At-Taubah yang saya baca tadi, melarang mereka dan menegaskan bahawa Nabi Ibrahim kemudiannya telah berlepas diri daripada bapaknya yang berdegil dan mati kafir. Dalam ayat ini pula ditegaskan lagi larangan yang tersebut. Jadi kita dalam bab ni kita boleh ikut, kan? Maka persamaan ayat ini, kesinambungan ayat ini dengan ayat yang lepas, Nabi Ibrahim dilarang daripada istighfar kepada bapa dia, maka sahabat Nabi Hatib bin Abi Balta'ah juga dilarang daripada berkasih sayang dengan Quraisy dalam masalah akidah, masalah nak membocorkan rahsia negara, tidak sekali-kali. Taubat, jangan buat. Jadi ayat ini menunjukkan kepentingan kita belajar ilmu alaqah bainal muslimin wa ghairil muslimin. Hubungan interaksi di antara Islam dengan bukan Islam, kita kena belajar mana yang boleh, mana yang tak boleh. Jangan mudah-mudah. Jangan cincai, tak apa, tak apa. Senang-senang awak. Lah. Kita pergi kepada ayat yang kelima. Maaf, tak habis lagi terjemahan tadi, kan?
Ibrahim kata, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Berdoalah wahai orang-orang yang beriman sebagaimana Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya berdoa ketika mereka memusuhi kaumnya yang kafir itu dengan berkata, wahai Tuhan kami, kepada Engkau sahajalah kami berserah diri dan kepada Engkaulah kami rujuk bertaubat, serta kepada Engkaulah jua tempat kembali. Macam mana tu? Setelah mereka melakukan kesilapan pergi doa pada orang kafir, maka kita bertaubat. Kata di para ulama, ayat ini mengajar kepada kita, kalau kita tersalah lebih-lebih berkawan dengan orang kafir lebih sangat, kita ingat kita nak dakwah dia masuk Islam, ataupun kita ingat kita nak bergabung dengan dia mencari ketelusan tata kelola pentadbiran yang baik, rupa-rupanya mereka ni belum dapat jawatan je. Bila dapat jawatan lain cerita, maka tidak ada hak lagi untuk kita bersama dengan mereka. Tinggalkanlah kumpulan-kumpulan yang telah jelas ada permusuhan, ada agenda yang tersendiri terhadap Islam itu. Doa Nabi Ibrahim lagi, Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami terputar pendirian dan terubah keyakinan kerana tindasan orang-orang kafir. Makna bila orang kafir mari nyek kita, jangan goyah kita. Itu untuk doa Nabi Ibrahim. Maka ayat ini mengajar kepada para pendakwah supaya kita doakan. Kita juga minta istiqamah. Kalau kita nyata yang benar, ini sunnah Nabi SAW, ini bukan sunnah, tiba-tiba orang marah, no U-turn, jangan undur balik. Teruskan perjuangan. Biar masyarakat faham. Biar masyarakat reti. Kalau tidak, sampai bila nak tahu? Sebagaimana masyhur daripada kata-kata ulama salaf, iza sakata ahlul haqqi. Kalau orang tahu benda benar, diam. Orang yang salah menyangka, ahlul batil menyangka apa yang mereka buat itu betul. Jadi kita terpaksa kena jawab. Terpaksa kena beri penjelasan, penerangan pada masyarakat, biar orang tahu. Itu doa dia. Jangan berpaling tak ada. Waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Dan ampunkanlah dosa kami wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah sahaja yang maha berkuasa lagi bijaksana. Ampunkan. Itu doa Nabi Ibrahim ajar kepada kita. Apa makna fitnah dalam ayat ini? Kata ulama tafsir, janganlah kita beri orang kafir menguasai kita yang menyebabkan kita tertindas. Mereka paksa supaya meninggalkan Islam ataupun meninggalkan agama, murtad. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan. Jangan sampai ke situ. Yang kedua, fitnah juga menyebabkan orang kafir ambil tindakan seksa orang Islam. Kita tak nak dua-dua. Biarlah kita dalam selamat. Yang kita nak doanya apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ini doa yang diajar oleh Allah Azza wa Jalla dan diguna oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak doa-doa dia. Baik, para jemaah, kita berpindah kepada ayat yang ke-6. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada bawaan ajaran Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya itu contoh ikutan yang baik bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat. Orang yang betul-betul beriman, mereka akan dapat faedah daripada ajaran Nabi Ibrahim. Tapi orang tak beriman duduk sekali dengan Ibrahim pun apa jadi? Bapak dia Azar, penempah, apa dia, pembuat berhala. Kan? Anak saudara dia, pengikut setia dia, Nabi Lut, apa jadi dengan Lut?
Wa imra'atuhu, isteri dia, Imra'atul Lut, menjadi tali baru kepada golongan LGBT, sehingga dia mati sekali dengan puak waktu setelah dia enggan mengikuti Nabi Lut alaihissalam. Inilah maknanya bagi orang yang betul-betul beriman, mereka mendapat faedah daripada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagi orang yang tak beriman, tengok siapa. Wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Dan sesiapa yang berpaling, tak mau ikut. Itu makna berpaling, maknanya tak mau, enggan, tak mau ikut. Apa dia makna berpaling di sini? Tanda at-tawalli, makna dia siapa dia lari, tak mau ikut apa yang telah Allah Ta'ala ajar. Itu yang pertama. Secara zahirnya ayat ya tawalli maknanya mulai daripada arahan Allah. Dan dalam konteks ayat surah yang kita baca ni Al-Mumtahanah ini, maknanya wa man yatawalla ay at-tawalli lil kafirin. Siapa dia pergi berkasih sayang dengan orang kafir, mendedahkan rahsia-rahsia orang Islam, negara Islam kepada mereka, fahadha mu'arradun lil uqubah, maka mereka akan menerima balasannya. Wa man yatawalla, siapa dia berpaling, pergi buat benda tadi, fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Dan sesiapa yang berpaling daripada mencontohi mereka, maka padanya akan menimpa dirinya sendiri, kerana sungguhnya Allah, dialah yang maha kaya lagi amat terpuji. Tanda pelajar-pelajar, ayat ini menjadi peringatan kepada kita wujubul bara'ah min a'da'il Islam. Wajib kita berlepas diri, menjauhkan diri daripada musuh-musuh Islam, dan daripada orang yang memusuhi Islam, jangan. Para ulama mengatakan ayat ini Allah Ta'ala ajar kepada kita supaya wad'ul khata' fi nisabihi, kesalahan orang itu kita kena letak dalam neraca keadilan, jangan pukul berat-berat. Ini kita kadang-kadang bila orang salah sikit, kesalahan dia tak banyak mana pun, silap tulis, silap teknikal dalam statement dia, kesalahan dia, Allah duk canang hak tu, duk jajah hak tu, duduk viralkan hak tu, kerak video lagi, ulang balik. Kita kata ini perbuatan yang tidak baik. Manusia mana yang tak bersalah? Kalau dia sudah mohon maaf, dia tarik balik contohnya, dengan kesilapan yang tidak disengajakan itu, kita maafkan. Tapi kalau kesilapan yang nampak mempunyai agenda strategi, walaupun minta maaf, tindakan kena ambil. Kalau tidak, orang bermain-main dengan undang-undang negara, cetak buku, buat gambar pelik-pelik, bila kajian ambil tindakan, buat terbit kenyataan akhbar, kami mohon maaf. Mohon maaf, tapi tindakan kena ambil. Kalau tidak, orang main dengan kita. Orang panggil tidak berwibawa undang-undang sebuah negara. Kena tegas. Kita pergi pada ayat 7. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadir. Wallahu ghafurur rahim. Ayat ini dia panggil nak letak satu kesalahan itu di tempat yang sesuai dengan dia. Hatib bin Abi Balta'ah telah bersalah kerana mengutus surat, ataupun siapa-siapa saja yang salah buat kesilapan, hidup baik dengan orang kafir, kita ingat ke dia baik sungguh. Contohnya, bila kita berkelahi dengan dia, biarlah berpada-pada, kata orang. Tengok ni, semoga Allah akan mengadakan perasaan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang kamu musuhi dari kerabat kamu itu, dengan jalan menjadikan mereka insaf dan memeluk Islam. Ini untuk konteks ayat ni lah. Dan ingatlah Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu, dan Allah amat mengampuni, pengampun lagi amat mengasihani.
Ayat ini bila dalam Quran Allah kata asa wa asa, daripada Allah bermakna wajibatun, mesti berlaku. Tidak kata mudah-mudahan boleh jadilah. Asa daripada Allah Ta'ala wajib akan berlaku. Allah akan mengadakan perasaan kasih sayang di antara kamu. Jadi dalam ayat ini kita ni berkasih sayang dengan orang-orang yang bukan Islam kan, anak-anak kita, tapi tiba-tiba dia menentang Islam, maka kita kena lawan mereka setakat yang sesuai saja. Jangan melampau sangat. Kita ni bila benci dengan orang, Allah, kita hentam habis-habisan. Naik atas pentang buat ceramah, jelajah sana sini. Orang ni diberi gelaran bapak tu, bapak ni, bapak perasuah, bapak perompok negara lah, macam-macam dia kata. Tak lama, inilah bapak yang kepala bapak yang dia tu hari-hari nak tabarkan kawan tu jadi ketua dia, macam-macam. Kita kata berhati-hati dengan ucapan kita. Tulis kata-kata masyhur daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ali kata apa? Dia kata abghid baghidaka haunan ma, asa an yakuna habibaka yawman ma. Kalau kamu marah dengan orang, marah biar berpada-pada, biar kena pada tempat. Boleh jadi satu hari dia akan menjadi orang yang kamu sayangi. Ini yang kita bimbang hari ini. Inilah perangai kita. Waktu kita marah sungguh-sungguh, hentam sungguh-sungguh. Kata, kalau kita tengok dalam video-video lama penceramah ni, dia duk main politik dalam negara kita ni berapa puluh tahun dah kita, dengan usul tilamnya, dengan macam-macam benda. Hei, dengan pakai baju kuningnya, beralak-belagak sana sini. Akhir sekali dia bersatu pokok dia pula, gomor pokok ni pula. Kita kata hati-hati. Bila nak buat sesuatu, Nabi Sayyidina Ali ajar kepada kita, benci kepada orang biar berpada-pada, nanti satu hari mu akan menyayangi mereka pula. Itu yang jadi masalah kita. Allahu Akbar. Boleh jadi Sayyidina Ali istimbak daripada ayat ni, Tuhan kata asa, belajar ayat 7 ni. Orang yang kamu benci itu mungkin kamu sayang suatu hari nanti. Jadi kita, kalau kita nak benci, biar berpada. Kita sebut kesalahan dia dengan cara yang baik, berfakta. Kemudian kalau kita nak baik esok pula pun, kita kata faktanya saya sebut dulu silap. Tapi setakat ni, setakat kita mengikuti perkembangan puak-puak ni, kita tak nampak mereka tarik balik tuduhan-tuduhan lama yang mereka buat. Sama-sama dia, tak ada. Tapi bergabung untuk apa? Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Tengok hati, nampak macam bergabung, berpakatan, tapi qulubuhum syatta, hatinya lain-lain. Allahu Akbar. Jadi dalam ayat ini Allah peringat kepada kita, kalau kita benci biar berpada-pada, kalau sayang jangan lebih-lebih. Kan? Mungkin satu hari nanti akan bertukar, orang yang disayangi jadi musuh, orang yang dimusuhi jadi sayangi. Masya Allah. Baik, kita pergi kepada peraturan Islam. Bagaimana interaksi kita dengan orang bukan Islam. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu. Dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Tanda para pelajar, ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa orang kafir itu bukan satu level, bukan satu tingkatan. Kan? Orang kafir, ada yang kafir tulen. Kafir tulen. Orang tua-tua dia kata, kafir laknat lah dia ni. Makna kafir sengoti. Bahkan, kafir memusuhi Islam pula. Macam puak-puak ini. Pejuang-pejuang, pendayah-pendayah Kristian yang berlindung di sebalik nama golongan NGO, nama politik dan sebagainya. Hati-hati. Mereka ada agenda tersendiri. Ada hak kafir biasa-biasa duduk kampung ni, duduk menyala, petai-petai duduk nyala colok, ambil buah-buah letak di atas tebekun, tapi dia tak kacau orang, duduk berdamai dengan orang
dengan jiran tetangga dia duduk, tak ada masalah apa-apa. Maka orang ni Allah Ta'ala tidak larang kita berkawan dengan mereka. Orang yang tidak memusuhi kamu dan tidak memerangi kamu kerana agama dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu, maka sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Allah ajak kepada kita di sini, kita kena beza di antara mualah dengan muamalah. Mualah maknanya kita letak kasih sayang kita, letak kepatuhan kita, walak kita pada mereka, itu tidak boleh. Tapi kalau kita berkasih sayang, tidak jadi masalah di antara orang Islam. Contohnya, jiran kita kafir, kita boleh buat baik pada dia, bagi hadiah pada dia, bagi makanan, tak apa. Cuma makanan dia nak bagi pak kita jadi masalah. Pasal mungkin dia masuk bahan-bahan yang tidak halal bagi kita, walaupun halal bagi dia, itu berbeza. Maka di sini para Islam mengajar kepada kita supaya menjinakkan hati orang tu bukan dengan duit saja. Kan dalam asnah zakat dia wal muallafah qulubuhum. Orang yang nak dijinakkan hati, ada kalanya kita jinak hati dengan duit. Ada kalanya kita jinak hati dengan apa? Dengan akhlakul hasanah. Dengan akhlak yang baik. Orang tengok, oh baik dia ni, baik dia. Alhamdulillah, sahabat saya bagi hadiah buku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah buku kecil menarik. Buku ni dia cerita tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya setelah mereka beri hadiah kepada non-Muslim, orang bukan Islam, baca buku ni, sudah ada di kalangan orang-orang Islam yang sudah jinak hati mereka, yang insya-Allah akan masuk Islam. Kerana dia tengok akhlak Nabi yang dipaparkan di sini cukup menarik. Ini kita kata tak salah. Kita tunjukkan akhlak dengan baik, cakapan yang baik, interaksi yang baik, mudah-mudahan hati mereka jinak dengan Islam. Allahu Akbar. Ada seorang waktu anak belajar di Madinah, orang bukan Islam daripada negara Filipina tak silap. Dia kata, "Kaifa aslam?" Bagaimana kamu masuk Islam? Dia kata, saya masuk Islam sebab waktu di sekolah tu ada seorang guru dia, cikgu dia, yang Muslim ini telah menunjukkan akhlak yang baik sangat pada dia. Tengok. Ta'liful qulub, nak apa ni? Nak jinakkan hati orang dengan akhlak. Akhir sekali dia masuk Islam, dia boleh sampai ke Madinah belajar. Masya-Allah, tabarakallah. Dalam kisah ini, Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, wa an abiha, mak dia kafir, isteri Sayyidina Abu Bakar yang dulu tidak Islam, musyrikah. Ibu dia datang ke Madinah, mestilah duduk rumah anak dia. Asma nak pergi duduk mana? Asma mari jumpa Nabi. Ya Rasulullah, inna ummi qadimat wa hiya raghibatun afa asilaha. Mak saya datang tapi dia tak mau masuk Islam. Boleh tak saya buat baik pada dia? Qala sallallahu alaihi wasallam, na'am. Sili ummaki, ya Asma. Buat baik pada makmu. Buat baik, kecuali kalau dia nak suruh mari murtad, itu lain. Kalau setakat dia mari rumah kita, kita buat baik dengan dia, tunjuk mak nak makan apa, mak macam mana, picit-picit dia punya betis, nak menunjukkan bahawa Islam tidak memutuskan hubungan kita kekeluargaan. Hari ini alhamdulillah sebahagian pendakwah dia masih Islam tapi dia tak nak ubah nama. Tak nak ubah nama. Pasal apa tak ubah nama? Dia kata kalau ubah nama jadi macam dia keluar daripada kelompok keluarga dia kepada satu kelompok lain. Jadi dia kekal dengan nama Cina dia, nama apa saja. Dia di balik rumah pun duk cocok yang situ. Duk main ni hauma sama dia pokok dia tu. Sebab dia kata dia nak ta'liful qulub. Mudah-mudahan ibu dia akan masuk Islam, keluarga dia masuk Islam, adik-adik dia. Kita kata masya-Allah, tabarakallah. Nabi kita dalam ayat ini memberi satu garis panduan supaya kita orang Islam ini boleh berinteraksi dengan non-Muslim di dalam perkara-perkara adat-adat kebiasaan, tapi bukan dalam toleransi dalam masalah tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tak boleh toleransi. Saya tauhid, saya beriman kepada Allah Ta'ala, saya tidak sembah berhala, saya tidak percaya kepada patung-patung. Kena cerita.
Tapi jangan kelahi dengan dia. Mu nak sembah itu kami, itu kamu punya Tuhan. Itu bukan Tuhan aku. Kan? Allahu Akbar. Tapi kalau lah keluarga mereka mari attack dia, mari nak ajak dia jadi keluar Islam, la. Tanda. Dalam surah Luqman ayat 15. Surah Luqman ayat 15 Allah kata apa? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa in jahadaka, kalau dua ibu bapa kamu bersungguh benar nak suruh kamu tinggal Islam jadi kafir semula, fala tuti'huma, mu jangan taat dalam bab ini. Isu akidah no toleransi. Tak boleh kita tak apalah keluk-kelik lah. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, buat baik dalam dunia ni dengan cara biasa. Mak kata kalau betul-betul lu sayang sama saya, tinggalkan Islam, kita kata sorry. Kalau mak dia kata kalau awak betul-betul sayang pada saya, bui saya makan, bagi duit, ambil. Boleh. Baiklah. Itu adab peraturan. Allah ajar kepada kita supaya buat apa? Buat baik kepada orang-orang yang tidak musuhi kita. Allah. Sebab apa? Allah Ta'ala, innallaha yuhibbul muqsitin. Kita dah bincang dalam siri-siri lepas, baina al-muqsit wal qasit, kan? Al-qasitun wal muqsitun. Lah itu beza. Mana muqsit ini orang yang adil. Dalam ayat ini Allah Ta'ala ajar, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah suka kepada orang yang bersifat adil. Kata di para ulama, innal adla qimatun mutlaqah. Keadilan itu suatu nilai yang umum, tidak ada kecuali. Hatta ma'al a'da, bersama dengan musuh kita pun mesti berlaku adil. Hari ni kalau orang kita suka, tak suka, kita berlaku adil ke tidak? La. Contohnya, kita ni dua orang. Yang seorang ni cara gaya dakwah dia suka dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, suka dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh para sahabat. Yang seorang ni suka cari mimpi-mimpi pelik-pelik. Bagaimana kita nak menilai? Yang ni kata yang ni macam-macam. Hak ni pula kata hak ni macam-macam. Kita kata itu tidak adil. Sepatutnya bila orang tanya ustaz, apa pandangan ustaz pada orang ni? Kita kata masya-Allah, rajul tayyib, dai masyhur, seorang pendakwah yang gigih. Last sekali kita beritahu perbezaan kita dengan dia. Kita kata bezanya, saya berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia suka cari benda yang pelik-pelik, mimpi-mimpi, cerita-cerita yang tidak ada sandaran, itu je. Kalau tidak, oh tak boleh pakar. Oh ini, habis. Mana keadilan kita dalam penilaian? Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah tanda. Ini kaedah kita kena hadamkan. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 8, Allah kata, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Jangan sebabkan kamu marah pada satu orang, kamu menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Bagi dia punya penilaian yang tak betul, maka Allah kata, i'dilu, naklah kamu berlaku adil. Maka di sini saya tulis sebuah buku. Para jemaah boleh cari buku ni, nama dia Rahmat di dalam Perbezaan. Apa nama buku? Rahmat dalam Perbezaan. Buku ini kita letak garis panduan, sekecil ya buku. Garis panduan supaya para jemaah bila kita nak buat, bila berlaku khilaf di kalangan kita, kita kembali kepada adabul ikhtilaf. Khilaf di kalangan ulama, kita kembali kepada kenapa mereka berikhtilaf. Oh, menarik. Mudah-mudahan buku ini memberi sumbangan saya untuk mendamaikan semua kumpulan-kumpulan yang bertelagah, kumpulan-kumpulan yang berbeza pandangan dalam negara ini. Mudah-mudahan kita akan balik untuk menegakkan Islam di dalam negara kita secara baiknya, insya-Allah. Baik. Ayat 8 Allah kata, tidak salah kita berinteraksi dengan non-muslim yang tidak memusuhi kita. Bahkan kita diminta supaya berdakwah kepada mereka. Ana sering bertanya kepada saya sendiri, kepada sahabat-sahabat kita yang selalu berkawan dengan non-muslim. Setakat kita duduk berkawan mereka, duduk makan minum sekali dengan mereka, duduk berbisnes dengan mereka, duduk travel sekali dengan mereka. Berapa kali kita ajak mereka masuk Islam?
Ini kesilapan kita. Saya waktu anak pergi satu seminar tentang dakwah yang dianjurkan oleh IQ, Brother Kamarudin. Ni kena kalau tengok dalam dia punya ada satu persatuan penerangan Islam antarabangsa. Dia cerita, kita rasa tersentak. Dalam ceramah dia kata, ustaz, satu kisah, dia naik kapal terbang, sebelah dia orang putih. Orang panggil Mak Saleh. Orang putih ni tamat tempoh khidmat dia di Malaysia, dia nak balik ke negara dia. Daripada Penang ke Kuala Lumpur lebih kurang 40 minit. Dia kata, aku cerita tentang Islam kepada dia. Cerita-cerita Islam. Kawan ni duduk dengar, hanggup, how. Dekat nak turun kapal terbang, orang putih ni marah dengan dia. Dia marah apa? Dia kata, how? Kenapa kamu, orang Islam di Malaysia, tak pernah bagi tahu pada aku tentang Islam seperti yang kamu cerita sekarang? Sekarang aku nak balik. Dalam flight nak balik ke negeri. Kenapa kamu tidak maklumkan kepada aku tentang Islam di awal? Kalau tidak, aku tidak balik daripada negeri ni kecuali dengan nama Islam. Sahabat kita ni terkejut, dia kata, siapa yang bersalah? Orang duduk dalam negara kita. Negara kita, perlembagaan Malaysia, Islam agama persekutuan, membenarkan dakwah Islam kepada non-Muslim secara baik. Tapi orang bukan Islam nak dakwah kita lah, tak mungkin. Dia kata, siapa bersalah? Masya Allah, tabarakallah. Ana pergi ke Perak dalam seminar memperkasakan akidah OKU. Salah seorang pencerita, doktor, seorang pakcik Cina minum racun, nak mati. Dia kata racun paraquat apa nama racun? Racun ni dia tak mati selalu, 3 hari baru dia mati sebab dia masuk dalam akar. Jadi pakcik ni hari pertama boleh bercakap. Sambil-sambil duduk bagi ubat, dia kata, pakcik, kenapa tak masuk Islam? Pakcik ni terkejut. Dia kata, 8 tahun aku menunggu orang ajak aku masuk Islam, tak ada siapa ajak. Hari ni setelah racun dalam tubuh aku penuh ajak masuk Islam, dia terus mengucap 2 kalimah syahadah. Kita tak tahu Allah Ta'ala kabul atau tidak sebab dia mengucap dalam keadaan dia sudah keracunan. Kita fikir waktu tu dia masih boleh bercakap lagi, bukan tak sedar diri. Cuma oleh kerana dia mengucap hari ni, esok dia tak boleh bercakap dah, tak sempat pihak kerajaan Islam, pejabat agama nak pergi daftar dia sebagai seorang Muslim. Bila dia mati, keluarga dia datang ambil. Allahualam apa dia buat. Mudah-mudahan syahadah yang dia lafaz itu memberi kesan kepada dia untuk menyelamatkan dia daripada api neraka, insya-Allah. Tapi ketaksiruna, kelemahan kita, kecuaian kita, kelaraan, kealpaan kita, tak dakwah, tak pernah buka mulut, tuan-tuan dan puan-puan yang duk berinteraksi dengan orang, dengan non-Muslim. Kalau kita tak mampu nak bercakap, kita ambil risalah. Ringkas risalah At-Ta'rif bil Islam, pengenalan Islam, bagi hadiah. You bacalah, kalau ada peluang baca, tengok tak faham tanya saya. Nah, kita berkawan, tapi saya rasa saya kena kemukakan Islam ni. Jadi ambil buku-buku sahabat-sahabat kita ni yang baik ini, kita beri pada non-Muslim biar dia baca. Allahu Akbar. Mudah-mudahan orang masuk Islam dengan sebab kita. Kemudian kita pergi kepada ayat 9, siapa orang yang kita tak boleh berkawan? Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Sesungguhnya Allah hanyalah melarang kamu daripada menjadikan teman rapat orang-orang yang memerangi kamu. Tanda ada 3 sifat orang ni, jangan kawan. Yang pertama, qataluukum fid din, orang yang memerangi kamu kerana agama. Anti benar dia kepada Islam, jangan kawan dengan kafir lagu ni. Tak so kira lah di atas nama NGO ke, di atas nama politik ke, di atas nama ketelusan tata kelola ke, pentadbiran, tadbir urus yang betul ke, apa dia panggil ni, nak membaik pulih negara, tak sudah bercakap. Kalau ada dalam jiwa dia yang telah kita kesan dia memusuh Islam, la. Yang kedua, wa akhrajukum min diyarikum, dan mengeluarkan kamu dari
kampung halaman kamu. Ini pun Quraisy lah. Tapi zaman kita gini, cuba nak ketepikan umat Islam ni. Yang ketiga, wa zaharu ala ikhrajikum. Wa zaharu ala ikhrajikum, serta membantu orang lain untuk mengusir kamu. Dia pakak dengan geng-geng lain untuk nak ketepikan umat Islam ini. Ada 3 sifat ini. Allah kata apa? Antawallauhum, jangan. Dan ingatlah siapa yang menjadikan mereka ini, jangan sekali-kali kamu berkasih sayang dengan orang yang ada 3 sifat. Wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Dan ingatlah, sesiapa yang menjadikan mereka teman rapat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Siapa dia buat juga, hidup saya juga dengan puak ni, berkawan juga, itu orang yang zalim. Dalam ayat yang lepas kita dah bincang tentang al-wala, itu ada 3. Satu, wala terhadap agama mereka, ini kafir terus. Yang kedua, wala dia kepada beberapa isu tertentu saja, maka ini zalim, dosa besar, tidak lagi kafir. Ini kita kena tahu. Ataupun kita hanya berkawan berkasih sayang dengan dalam isu-isu kekeluargaan, dalam masalah isu kemasyarakatan, itu tidak dihalang. Alhamdulillah, ayat surah Al-Mumtahanah ini jelas dawabit, hubungan di antara muslim dengan non-muslim, khususnya seperti dalam negara kita Malaysia. Maka saya mengatakan, pihak berkuasa agama negeri, setiap kali mari musim perayaan-perayaan non-orang Islam, bukan Islam, hendaklah menzahirkan, menularkan, memviralkan ada dia panggil parameter, syarat-syarat yang dibenarkan mereka ini berinteraksi. Contohnya hari tahun baru Cina. Setakat mana kita boleh? Boleh tak boleh kita makan buah limau dia? Boleh tak boleh kita pergi ikut tarian naga dia? Ataupun mereka ni makan mi, yisang, boleh tak boleh? Ataupun dia ada unsur agama. Jelas. Yang mana boleh, kita pergi. Yang tak boleh, jangan pergi. Mari pula hari mereka Bali. Mari pula hari Kristian. Nak ucap Merry Christmas, boleh tak boleh? Ada ulama kata tak boleh, sebab apa? Sebab seolah-olah kita mengiktiraf mereka ketuhanan Nabi Isa. Ada ulama mengatakan harus dengan sebab itu satu ucapan. Yang mana garis panduan diperlukan. Ada dah. Yalah, kalau setakat duduk tidur dalam internet je, dalam buku-buku yang dikeluarkan, tapi zaman ni panggil zaman tular, orang tak akan cari kecuali ada depan mata. Maka kita kena usaha supaya garis panduan itu diberi maklum kepada para masyarakat. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan sambung lagi pada siri yang akan datang, dan kita akan tamatkan surah Al-Mumtahanah ini, iaitulah tentang peristiwa kedatangan cerita sebenar Al-Mumtahanah, datangnya wanita yang berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.